Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Berita pagi Sarawak edisi Rabu 4 Mei bersama saya, Bumawin. Kita mulakan berita dengan perkembangan ini. Di Kuching, Majlis Rumah Terbuka Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng dan isteri Puan Sri Dato' Amar Jumani Tuanku Bujang yang bermula pada pukul 10 pagi hingga 4 petang semalam dihadiri ribuan tetamu daripada pelbagai latar belakang. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata, Majlis Rumah Terbuka yang diadakan adalah satu permulaan yang baik agar dapat hidup normal setelah 2 tahun berdepan dengan pandemik COVID-19. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri, Toh Puan Ragat Kurdi Taib turut mengunjungi Rumah Terbuka Premier Sarawak sekitar pukul 1 tengah hari. Kelestarian sumber tenaga hijau mampu menggerakkan industri berat di Sarawak. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Dr. Hazlan Abang Hipni berkata, tenaga seperti hidrogen boleh digunakan untuk menggantikan kebergantungan kepada diesel selama ini. Ujarnya, Sarawak mempunyai hala tuju yang betul untuk memajukan industri tersebut yang juga merupakan sumber tenaga boleh diperbaharui selain lebih tahan dan murah untuk industri berat serta baik untuk alam sekitar. Ini termasuk untuk kegunaan lori dan kapal. Hidrogen merupakan sumber tenaga yang sangat bagus untuk industri berat. Jadi kita akan fokus kepada penggunaan hidrogen untuk industri berat, iaitu seperti industri simen, industri steel, perwajar dan juga industri baja. Ini adalah industri yang memerlukan banyak tenaga. Beliau ditemui RTM di Majlis Rumah Terbuka anjurannya di Kuching. Beliau menambah, sektor tenaga termasuk hidrogen, metanol, minyak dan gas yang dijangka bakal mewujudkan sehingga 15,000 peluang pekerjaan baharu di Sarawak untuk tempoh beberapa tahun akan datang. Ketibaan 1 Syawal kali ini ditunggu-tunggu dengan rasa teruja masyarakat Islam meskipun secara mengejut namun diterima dengan hati yang terbuka. Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak, MAS Datuk Misnu Taha memaklumkan ia merupakan perkara biasa pada zaman 60-an hingga 70-an meletakkan masyarakat Islam supaya sentiasa peka dengan pengumuman mengikut bacaan ahli falak. Ini bukanlah merupakan satu perkara yang luar biasa. Pada zaman dulu ini pernah kita alami. Dan seronoknya pada kali ini ialah ada yang membuat persediaan di saat-saat terakhir. Kita akan terima hakikat bahawa inilah suasana hari raya yang sebenarnya. Datuk Misnu ditemui RTM di rumah terbukanya di Kuching. Beliau turut memberitahu setiap yang berlaku pasti ada hikmahnya, maka tidak elok untuk membuat spekulasi mengenai perkara berkenaan. Pada petang 1 Mei lepas, hanya ahli falak dari Labuan dapat mencerap bacaan yang diperlukan untuk mengesahkan ketibaan Syawal daripada 29 lokasi di seluruh negara termasuk di Santubong yang disertai oleh Yang di-Pertua MAS sendiri. Kemeriahan Aidilfitri dan amalan kunjung mengunjung semasa Hari Raya Aidilfitri kembali dirasai selepas pengumuman peralihan ke fasa endemik pada 1 April lepas dan kelonggaran prosedur operasi standard SOP COVID-19 berkuat kuasa 1 Mei. Masyarakat di Miri turut mengambil peluang untuk berkunjung ke rumah sanak saudara dan sahabat handai setelah sekian lama mengharungi cabaran berdepan dengan pandemik COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Pesara Guru Masinah Maidin memberitahu, walaupun terdapat kelonggaran pada SOP, namun beliau masih tidak dapat beraya di kampung halamannya di Limbang. Berikutan negara jiran Brunei Darussalam masih belum membuka sempadan kepada orang awam untuk merentasi negara itu buat masa ini. Sejak COVID ni kan memang tak baliklah. 3 tahun dah lebih kurang tak jumpa saudara mata dekat lah, nak ziarah kubur pun tak dapat kan. Jadi sedihlah. Tapi boleh buat kenakulah peraturan negara jiran kita kan. Begitulah lebih kurang. Beliau berkata demikian semasa kunjungan media ke kediamannya di Kampung Bakam, Miri. Ujarnya, meskipun demikian, dengan kelonggaran SOP sedikit sebanyak telah memberi ruang kepada mereka untuk mengunjungi kaum keluarga dan rakan taulan. Namun, tambahnya, aspek kebersihan dan penjagaan kesihatan juga perlu sentiasa diutamakan. Sementara itu, penduduk Kampung Bakam yang ditemui mengambil kesempatan untuk menyampaikan ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada saudara mara dan rakan-rakan mereka.
Selamat Raya Aidilfitri, maaf lahir batin kepada semua lah yang mengenali kami dan kepada kawan-kawan saudara yang sudi dan telah datang ke rumah, kita ucapkan terima kasih lah. Dan kepada kawan-kawan yang sedang bertugas, kita ucapkan Selamat Raya juga, maaf lahir batin. Selamat Raya, terima kasih yang laki tu orang datang situ. Sama-sama minta maaf kita. Bersua kembali, baik kita ke perkembangan berita seterusnya. Masjid Al-Kadim Sibu merupakan antara masjid tertua di Sarawak. Bermula sekitar tahun 2016, projek konservasi dan pemeliharaan masjid tersebut mula dilaksanakan. Kerja pemeliharaan yang amat rumit itu akhirnya siap dan Masjid Al-Kadim kini telah dibuka kepada orang awam pada 29 April. Wartawan Muhammad Al-Hadi Samsawi ada perinciannya. Kerja pemeliharaan masjid yang berstatus bangunan khazanah negeri Sarawak ini dilaksanakan membabitkan sekumpulan pakar konservasi Universiti Teknologi Sarawak UTS yang dilantik sebagai perunding projek. Masjid itu dah digazet sebagai harta heritage khazanah negeri Sarawak. Si boleh diroboh lagi. Nya akan di situ buat selama-lamanya. Okey. So this is the heritage building in Sarawak. Okay. InsyaAllah lah kalau ada heritage kita dapat, saya akan minta yang pihak kerajaan negeri untuk ada maintenance fund lah. Untuk maintain fund tu. Kerja pemeliharaan masjid ini dibahagikan kepada beberapa fasa. Ia bermula dari fasa pertama yang melibatkan kerja membaik pulih dan menukarkan semula bahagian bumbung kepada seakan bentuk asal yang menggunakan kepingan-kepingan kayu belian. Selain itu, menara masjid ini yang telah dirobohkan puluhan tahun lalu dibina semula dan rekaannya juga dibuat mengikut bentuk asal berdasarkan rekod gambar lama masjid ini. Seterusnya, jubin dan simen di lantai masjid itu dibuka semula untuk mengembalikan rupa asal lantai kayu masjid ini selain membaiki kerosakan-kerosakan yang ada. Sebelum memulakan apa kerja, memang kena cari dulu kerosakan tu. So, kerosakan tu ada yang boleh dilihat, ada yang tak boleh dilihat. Yang paling susah ialah kerosakan yang tak boleh dilihat. Sebagai contoh, ada tiang yang ditutupi oleh batu bata. Dari luar nampak okey, tapi sebenarnya dekat dalam tu kayu tu memang dah buruk. Selepas kerja membaiki kerosakan, pengindahan lanskap dan pengembalian bentuk asal masjid itu selesai, kerja pemasangan hiasan dalaman pula dimulakan. Hiasan dalaman masjid ini melibatkan pemasangan ukiran kayu bermotifkan ukiran Melayu yang ditempah khas dari Japara, Indonesia. Manakala pintu utama dan lampu dinding pula berinspirasikan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi pintu masjid ini, hanya seorang pengukir diamanahkan untuk mengukir kesemua 10 set pintu mirip pintu Masjid Nabawi itu. Kita tak nak apabila lain-lain, sebab hasil tangan ni bila orang lain yang buat, dia akan jadi lain. So seperti pintu ini, tempoh pembuatan dia untuk satu pintu adalah 4 hari. So satu set pintu adalah 4 hari. So bila kiranya setengah pintu tu, ke depan belakang dia 1 hari. Ukiran Asmaul Husna juga dipasang mengelilingi bahagian siling. Ukiran ayat suci Al-Quran juga tergantung dan tersusut indah di bahagian dindingnya.
Lebih memukau pandangan lagi adalah bahagian siling yang diliputi anyaman buluh yang berwarna keemasan pada waktu malam, menyelahkan lagi ciri-ciri seni bina kemelayuan masjid ini. Sebuah ruangan khas juga akan diwujudkan bagi menerangkan sejarah dan konsep mengenai masjid ini. Siapnya kerja pemuliharaan masjid ini pastinya memberi lembaran baharu dalam sejarah kewujudan Masjid Al-Qadim yang berusia lebih 160 tahun ini. Selain kerja pemasangan hiasan dalaman, apa yang lebih penting adalah usaha mengukuhkan kembali struktur binaan masjid ini agar ia terus kukuh untuk tatapan generasi-generasi akan datang. Saya Muhammad Al-Hadi Syamsawi, Berita RTM. Susulan pembukaan semula pintu sempadan negara mulai 1 April lepas, Majlis Bandaraya Miri MBM turut mengaktifkan semula Jawatankuasa Bertindak Program Rumah Keduaku atau Malaysia My Second Home MM2H. Ia bukan sahaja untuk menarik kehadiran pelancong dan ekspatriat, malah memberi keselesaan kepada mereka tidak memilih jika memilih Miri untuk program MM2H. Ahli Dewan Undangan Negeri Pujut yang juga Datuk Bandar MBM, Adam Yee berkata, dialog antara Jawatankuasa Bertindak Program MM2H dengan golongan ekspatriat turut diadakan bagi mewujudkan hubungan baik dan kukuh. Beliau berkata demikian pada Majlis Miri City Council Sunset Tea Party di Miri baru-baru ini. Untuk rekod, seramai 100 orang warga asing yang menetap di Miri menyertai program ini, antaranya dari Kanada, Nigeria, England, Indonesia, Australia, Singapura, Zimbabwe, Bangladesh, Vietnam dan Sri Lanka. Melalui acara ini, ia dapat memperkenalkan Bandar Miri dan program MM2H melalui warga asing yang menetap di Miri pada semua saudara dan rakan-rakan mereka di luar negara, terutamanya negara asal mereka. Ini secara tidak langsung membantu mempromosikan pelancongan di Miri dengan memperkenalkan tempat-tempat menarik untuk dilawati. Turut hadir pada majlis berkenaan adalah Ketua Pegawai Eksekutif Pejabat Perdagangan dan Pelancongan Sarawak di Singapura, Status Chiu Changguan, Ketua Bahagian Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ibu Pejabat Polis Daerah Miri, DSP Nur Aizan Muhammad Jamil serta ahli-ahli MBM. Baik, saudara, berita pagi Sarawak edisi Rabu 4 Mei berakhir di sini. Dengan itu, saya Bumawin. Salam hormat dan jumpa lagi.